Hai, salam sejahtera. Nama saya Cikgu Paul daripada kumpulan Akademi YouTuber Mata Pelajaran Sejarah. Okey, pada hari ini saya ingin membuat satu kongsian ringkas tentang panduan menjawab kertas 3 sejarah SPM. Sebelum peperiksaan SPM. 1 bulan sebelum peperiksaan SPM kertas 3 sejarah, tema umum akan diedarkan. Jadi apa yang terkandung dalam tema umum tersebut? Tema umum itu mengandungi pembayang soalan yang mungkin akan ditanya kepada para pelajar. Jadi para pelajar hendaki menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan tema tersebut. Para pelajar diminta berbincang dengan guru sejarah anda dan meminta nasihat guru tentang kehendak soalan serta bahan-bahan yang perlu dicari dan dirujuk dan disediakan. Kemudian para pelajar carilah bahan-bahan tersebut. Di mana? Di internet, pusat sumber, buku teks serta buku-buku yang lain. Para pelajar juga digalakkan membuat soalan simulasi ataupun soalan yang berkaitan dengan tajuk ataupun tema tersebut. Para pelajar juga bolehlah berbincang dengan kawan-kawan. Buatlah satu kumpulan study group untuk sama-sama memahami kehendak soalan dan mencari bahan. Dan para pelajar juga boleh mendapatkan contoh modul jawapan. Biasanya dalam grup Telegram, ada modul jawapan. Modul jawapan tentang tema yang diberi itu. Para pelajar bolehlah rujuk modul-modul tersebut. Selain itu, para pelajar juga dinasihatkan menyertai grup Telegram pendidikan. Contohnya grup Telegram A+ Sejarah 2020, grup Telegram Sejarah A+ SPM. Ataupun para pelajar juga boleh menonton video-video pada YouTube Sejarah. Subscribe-lah channel-channel seperti Santai SEJ SPM dan playlist Revisi Sejarah SPM yang disediakan oleh guru-guru sejarah yang berpengalaman dalam Akademi YouTuber Mata Pelajaran Sejarah. Pada hari peperiksaan, para pelajar ataupun para calon dibenarkan membawa masuk dokumen-dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis, bahan fotostat, bahan pencetak ke dalam dewan ataupun bilik peperiksaan. Sebab kertas 3 ini adalah open book test di mana para pelajar boleh merujuk bahan-bahan semasa menjawab. Jangan lupa bawa buku teks. Penting jangan lupa bawa buku teks. Jangan kita jadi macam budak dalam komik di bawah. I forgot the book. Walaupun dia open book text. Sekiranya para pelajar lupa bawa buku teks, masalah akan berlaku. Sebab ada soalan-soalan memerlukan jawapan daripada buku teks. Semasa menjawab, para pelajar baca dan faham kehendak soalan. Cari kata kunci soalan, garis kata kunci soalan dan padankan kata kunci soalan itu dengan kata kunci topik pada bahan ataupun buku teks yang dibawa ke dewan. Pastikan tulis nombor soalan. Penting tulis nombor soalan dalam kertas jawapan. Jawapan hendaklah dalam bentuk karangan ataupun esei. Jangan buat dalam bentuk point form seperti penggunaan dash pada jawapan. Kalau jawapan itu dalam bentuk dash, mungkin pelajar akan kehilangan markah ataupun tiada markah diberikan. Jadi, jawapan mesti dalam bentuk karangan.
Okey, lagi satu aspek yang para pelajar perlu beri perhatian adalah pembagian masa semasa menjawab. Okey, sebab dalam kertas 3 ini kita kadang-kadang menjawab 9 soalan ataupun 8 soalan ataupun 7 soalan. Okey, biasanya 9. Okey, guna formula tambah 5 minit. Okey. Apa tu formula tambah 5 minit? Okey, maksudnya nilai markah soalan tambah dengan 5 minit. Okey, kita tengok rasional pembagian masa. Satu, sekiranya kita membagikan masa, semua soalan kita dapat buat. Tiada yang tercicir. Biasanya soalan tercicir kerana kita tidak bahagikan masa menjawab dengan betul. Ataupun kita terlalu tertumpu kepada sesuatu soalan yang menyebabkan soalan lain tidak sempat dibuat kerana masa menjawab tidak cukup. Walaupun dia 3 jam. Okay, ia boleh menyebabkan kehilangan markah juga. Okay, biasanya yang menjadi mangsa adalah soalan yang terakhir seperti soalan 7, soalan 8 dan soalan 9. Lepas itu, pembagian masa yang betul membolehkan para pelajar memperbaiki ataupun menambah sesuatu isi atau huraian pada jawapan mereka. Okay, sekiranya masih mempunyai baki masa. Okay, panduan formula tambah 5 minit. Okay, tambah 5 minit bagi setiap nilai markah soalan. Okay, contohnya, kalau dia 5 markah, tambah 5 minit. Supaya para pelajar guna masa 10 minit untuk menjawab. Kalau 10 markah, tambah 5 minit, maksudnya 15 minit diperlukan untuk menjawab soalan yang nilai 10 markah. 20 markah, tambah 5 minit, okay, maksudnya para pelajar memerlukan 25 minit untuk menjawab soalan 20 markah. Okay, kita lihat satu contoh. Okay, ini adalah soalan kertas 3 yang lalu. SPM yang lalu. Okay, kita cuba lihat. Ada 9 soalan. Okay, soalan pertama ini, jelaskan konsep imperialisme 5 markah. Maksudnya para pelajar memerlukan berapa minit? 10 minit sebab 5 tambah 5, 10. Lepas 10 minit, para pelajar mesti balik ke soalan nombor 2. Okay, itu 20 markah. 20 tambah 5, 25 minit. Jadi 25 minit buat soalan nombor 2. Lepas 25 minit, para pelajar tolong ke soalan nombor 3. Jangan lagi di soalan nombor 2. Mesti masuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3, 10 markah, 15 minit. Selepas 15 minit, beralih ke soalan nombor 4. 10 markah, itu 15 minit. Lepas tu masuk ke soalan 5, 20 markah, 25 minit. Soalan 6, 10 markah, 15 minit. Soalan nombor 7, 10 markah, 15 minit. Soalan 8, 10 markah, 15 minit. Dan soalan 9, 5 markah, guna masa 10 minit. Okey, sekiranya para pelajar menggunakan peruntukan masa mengikut formula tambah 5 minit ini, masa menulis pelajar adalah 145 minit. Okey, diingatkan okey, masa kertas 3 adalah 3 jam, iaitu 180 minit. Jadi 180 tolak 145 minit, kita ada baki lagi 35 minit. Jadi apa yang para pelajar buat dengan baki 35 minit itu? Okey, para pelajar bolehlah guna masa 35 minit tu untuk melihat semula jawapan-jawapan pelajar. Okey, pastikan nombor soalan ditulis. Okey, lagi satu. Sekiranya para pelajar ingin menambah isi ataupun ingin membuat perubahan, bolehlah guna masa 35 minit tu untuk buat. Okey, dengan ini saya cadangkan kepada para pelajar agar satu halaman muka surat untuk satu soalan. Okey, rasionalnya para pelajar masih mempunyai ruang pada kertas tersebut untuk menambah isi jawapan sekiranya ada baki masa yang 35 minit tadi. Okey, jom kita lihat soalan-soalan kertas 3. Okey, bentuk soalan kertas 3.
Okey, kita andaikan 9 soalan. Okey, jadi kita tengok okey, soalan pertama, soalan yang kedua serta soalan yang ketiga, biasanya soalan-soalan ini diambil daripada buku teks. Jadi kita lihat betapa pentingnya membawa buku teks semasa kertas 3. Okey, nilai markah dia pun tinggi. Okey, soalan nombor 4 dan soalan nombor 5 ini serta soalan 6 ini kadang-kadang juga merupakan soalan buku teks. Tapi ia kadang-kadang juga boleh merupakan soalan kebat ataupun soalan buku teks tambah dengan kebat. Okey, soalan tentang buku teks ini okey, itu soalan 1, soalan 2, soalan 3 ataupun soalan 4, soalan 5, soalan 6. Okey, keyword dia kita lihat keyword soalan tersebut para pelajar kena tahu keyword keyword soalan tersebut haruslah sama dengan keyword dengan buku teks. Okey, maksud sama di sini adalah maksud yang sama. Okey, kita cuba lihat contohnya okey, yang pertama ini dia tentang konsep imperialisme. Okey, jadi keyword dia adalah konsep imperialisme. Jadi dalam buku teks para pelajar carilah perkataan maksud pun ialah. Okey, imperialisme ialah. Biasanya ialah ini adalah maksud lah. Okey. Contohnya soalan nombor 2. Okey, mengapa imperialisme berlaku di Asia Tenggara? Okey, jadi keyword dia apa? Mengapakah? Okey, mengapa? Okey. Biasanya mengapakah ini dia maksudnya dia nak kita beri sebab ataupun faktor. Okey, faktor imperialisme. Jadi dalam buku teks pelajar carilah perkataan faktor. Okey, ini keyword pada buku teks. Okey, nombor 3, bagaimanakah penjajah barat melaksanakan imperialisme? Okey, sini maksud di sini keyword di sini adalah bagaimana. Jadi maksudnya cara. Okey, cara penjajah barat melaksanakan imperialisme. Okey. Dan soalan seterusnya. Okey, keyword Okey, lagi satu. Okey, tentang soalan kebat Okey, soalan 5, soalan 6, soalan 7 biasanya dia tentang kebat. Okey. Kalau bukan buku teks dia kebat. Okey, biasanya kebat ini dia tanya tentang apa? Okey, dia tanya tentang kepentingan. Okey, kepentingan. Okey, contohnya apa? Contohnya kepentingan semangat perpaduan. Okey, lagi satu adalah faedah. Okey, faedah. Okey, atau manfaat. Contohnya faedah daripada memupuk semangat perpaduan. Okey. Lagi satu adalah peranan generasi muda ibu bapa, pemimpin sekolah serta kejayaan Malaysia. Okey, biasanya dia tanya tentang peranan generasi muda. Apakah peranan kita? Peranan rakyat Malaysia. Okey, peranan ibu bapa. Okey, ibu bapa ni biasanya peranan dia mendidik. Okey, mendidik. Peranan pemimpin. Okey, peranan sekolah. Okey, dan lagi satu adalah tentang kejayaan Malaysia. Okey. Kejayaan Malaysia. Jadi para pelajar perlulah tahu tentang apa kejayaan negara kita. Khasnya dalam politik, ekonomi ataupun sosial. Okey. Untuk ini para pelajar untuk menjawab soalan kebat ini para pelajar yang saya asalkan membuat banyak latihan kebat. Kebanyakan latihan kebat, membuat karangan BM, membuat karangan ataupun latihan pendidikan moral, civic serta melakukan pembincangan dengan guru serta kawan-kawan yang lain serta membaca surat khabar, majalah ataupun berita, menonton berita tentang isu-isu semasa di negara kita dan di dunia serta menggunakan formula PES, itu politik, ekonomi, sosial. Okey, untuk formula PES ini saya cadangkan para pelajar tontonlah video Cikgu CM Kaizen. Okey, dalam YouTube, channel YouTube Revisi Sejarah SPM. Di sana diterangkan tentang
penggunaan formula PES. Okey, soalan nombor 7 biasanya adalah tentang cabaran. Okey, cabaran ini perkataan lain adalah masalah ataupun rintangan. Okey, cabaran serta langkah ataupun ia mungkin merupakan soalan kebat. Okey, tentang soalan cabaran dengan langkah ini ya. Okey, biasanya dia 10 markah. Okey, kalau dia 10 markah, okey, biasanya para pelajar tulis 5 cabaran dan lagi satu 5 langkah. Langkah yang ditulis oleh pelajar itu mesti mengatasi cabaran yang pelajar tulis. Okey, soalan nombor 8 ini biasanya dia tentang nilai dan iktibar. Okey, nilai dengan iktibar. Jadi di sini saya ingin mencadangkan para pelajar. Okey, para pelajar kena tahu tentang nilai-nilai seperti nilai perpaduan, nilai patriotisme, cinta kepada negara. Okey, biasanya nilai-nilai ini sering ditanya dalam SPM, okey, dalam mata pelajaran sejarah. Jadi para pelajar tumpu kepada nilai-nilai ini. Okey, dan soalan terakhir, rumusan ataupun kesimpulan. Okay, untuk rumusan ini biasanya yang ditanya adalah pengetahuan. Okey, para pelajar dalam pengetahuan ini para pelajar tulis tentang apa yang pelajar faham dan tahu tentang tema yang telah diberikan. Okey, jadi para pelajar boleh ulang balik, boleh buat kesimpulan lah, okay, tentang pengetahuan. Okay, nilai dan unsur patriotisme ini, untuk nilai ini para pelajar mungkin boleh guna jawapan pada soalan nombor 8, boleh ulang balik. Okay, harapan. Okay, harapan ini biasanya tentang harapan kita terhadap negara. Contohnya kita kata, okay, harapan saya adalah agar masyarakat Malaysia yang berbilang kaum sentiasa bersatu padu. Harapan saya adalah agar masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini dapat hidup secara harmoni dalam memajukan negara. Dan saya ingin biasanya soalan rumusan ini di 5 markah. Okey, jadi mungkin pengetahuan tulis 2 markah, tulis 2 isi, nilai 2 isi, harapan 2 isi. Okey. Jadi ini sahaja perkongsian saya tentang cara menjawab kertas 3 sejarah SPM. Saya harap ia dapat memberi manfaat kepada para pelajar.